Alhamdulillah kita masuk ke bahagian niat bersyarat. Niat bersyarat ini niat ihram umrah bersyarat. Perhatikan betul-betul ya, perhatikan betul-betul niat umrah yang dikaitkan dengan sesuatu. Jika terhasil sesuatu itu maka terlepas dari larangan ihram. Perhati ya, perhati betul-betul contoh niat bersyarat di sini. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang bersyarat itu. Sekiranya aku terhalang oleh haid atau terhalangan oleh haid, ketika itu aku jadi halal. Ini niat bersyarat bagi mereka yang belum haid. Ya, bagi mereka yang belum haid ini niatnya. Baik. Nota, cuba tengok nota di bawah slide tu. Tidak hanya terikat niat bersyarat bagi kes haid sahaja, bagi kes penyakit dan sebarang halangan juga boleh diniatkan dengan cara bersyarat. Ini maksudnya jemaah lelaki pun boleh juga ya. Jemaah lelaki boleh juga niat bersyarat. Baik, kita sambung niat masih lagi dalam tajuk niat bersyarat, iaitu dalil dibolehkan niat bersyarat ini. Dari peristiwa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, Diba'ah binti Zubair masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin melaksanakan haji akan tetapi saya sakit." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laksanakanlah haji dengan bersyarat." Yakni menambah syarat dalam niat ihram. Bertempat tahallulku di mana aku terhalang. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil dibolehkan kita niat bersyarat. Baik, seterusnya niat bersyarat masih lagi di dalam tajuk niat bersyarat. Keadaan niat bersyarat yang dibolehkan pertama dalam keadaan tidak berhaid, bersih suci ya, bersih suci. Mungkin pada ketika itu dia menunggu-nunggu waktu haidnya. Dia tahulah jadual haid dia berapa hari bulan. Okey, baik. Dia berniat ihram umrah dengan menyertakan syarat sekiranya. Dia sebut sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya, disambung dengan sekiranya aku kedatangan haid dan haid aku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Dekat situ maksud dia walaupun dia masih dalam keadaan haid, belum suci ya, dia kena jaga larangan-larangan ihramnya yang 13 tadi ya, yang 13 tadi dia kena jaga. Dan di sini disebutkan syaratnya di situ sekiranya aku kedatangan haid dan haid aku berterusan sehingga tarikh pulang. Maksud dia sampai kita pulang nanti, bila dah naik atas bas ataupun dah naik kapal terbang, masa tu mungkin pada ketika itu ya barulah halal pada dia. Baik. Dalam keadaan berhaid, jika dia berniat ihram, ini bagi mereka yang dah haid dah ni ya, bagi mereka yang dah haid daripada Malaysia lagi ataupun daripada Madinah lagi, dia dah haid dah, dia dinasihatkan untuk niat umrah begini. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya haid aku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Maka pada ketika itu dia masuk ke Madinah, dia masuk ke Mekah, minta maaf, dari Madinah masuk ke Mekah ataupun dari Malaysia naik kapal terbang terus masuk ke Mekah ya, terus masuk ke Mekah, maka pada ketika itu dia tidak melakukan tawaf sa'i, ibadah umrahnya itu kerana dia terhalang, dan pada ketika itu pula haidnya berlanjutan sampai hari pulang. Sampai hari dia pulang, maka pada ketika itu tiadalah ya, dia maka halal lah pada dia ketika itu. Baik, keadaan niat bersyarat yang tidak dibolehkan. Ini kena ingat betul-betul ya. Dalam keadaan tidak berhaid, ya, bersih suci, dia berniat ihram umrah, kemudian ketika kedatangan haid dia berkata, dia berniat ihram umrah biasa ya, dia berniat ihram umrah biasa, sahaja aku berniat sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dia tak sertakan dengan syarat
ya, dia tak serta dengan syarat. Tiba-tiba bila dia haid, dia sambung. Jika haid aku berterusan sehingga tarikh pulang maka jadi halal lah aku. Tak boleh. Sah dengan niat yang mula-mula tadi. Pada ketika itu dia tak boleh bertukar-tukar niat dah. Teruskanlah. Ya, teruskanlah dia berada di dalam ihram. Jagalah 13 larangan-larangan ihram tersebut. Alhamdulillah. Kita terus lagi. Ini berkenaan dengan niat bersyarat juga lagi. Ya. Dinasihatkan niat bersyarat hanya dalam keadaan berikut. Ada dua masa ni sahaja yang kita dinasihatkan. Dinasihatkan boleh niat bersyarat iaitu ketika mengerjakan umrah selepas mengerjakan haji. Ingat ya. Kita hanya boleh niat bersyarat selepas selesai haji. Niat bersyarat untuk umrah sunat ya. Dan kedua, mengerjakan umrah di luar musim haji. Luar musim haji, bila tu luar musim haji? Daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal ya. Itu di luar musim haji. Kita pergi umrah biasalah ya, bukan pada musim haji. Sebab kita pergi mengerjakan haji ni, tempoh masa yang diberikan pada kita tu melepasi dah tempoh untuk kita suci. Sebab maksimum haid wanita 15 hari 15 malam. Jadi dia mungkin berada di Mekah lebih daripada 15 hari. Peluang untuk dia menyelesaikan umrah dia ada. Ya, ada pada ketika itu. Baik, masih lagi dalam niat bersyarat. Kita tengok peringatan mesra untuk kita semua. Tidak dibenarkan berniat ihram haji bersyarat kerana dibimbangi tidak mendapat haji pada tahun tersebut. Ya. Ingat diri kita, ingatkan pasangan kita, ingatkan anak-anak kita yang ikut bersama ya. Tolong jangan niat bersyarat haji. Bimbang takut kita tak dapat haji pada tahun tersebut. Kerana haji ni terikat dengan waktu dan masa dia ya, terikat pada waktu dan masa dia. Tak boleh kita nak buat sebarang-sebarang sebilang masa macam kita mengerjakan umrah